Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Bola Laba. Jadi, minggu ini kita sudah melihat 3 wakil Malaysia beraksi di ACL dan AFC Cup untuk game kedua mereka. Video hari ini akan membincangkan apa yang terjadi pada match dan prestasi mereka setakat ini. Oleh itu, mari kita mulakan dengan perlawanan antara JDT menentang Biji Patum United. Match kedua JDT dalam kumpulan ACL mereka. Match ini dimainkan di Thailand. Dan kedua-dua pasukan masuk ke dalam match ini masing-masing dengan bawa kekalahan kepada match sebelum ini. Jadi, mereka perlu menang untuk mendapatkan mata mereka. JDT menggunakan formasi 4-3-3 dan mengekalkan pemain yang sama sewaktu menentang Kawasaki tempoh hari. Pemain yang tiada dalam senarai adalah Leandro dan Forestieri. Biji Patum pula turun dengan formasi 3-4-1-2 dengan pemain star orang, Canatip Songkrasin diturunkan sebagai first 11. Bagi 5 minit masa perlawanan, JDT bermula dengan langkah kiri apabila referee memberi sepekan penalti akibat kekesaran yang dibuat oleh Shane Lowry dan penggunaan VAR turut digunakan bagi mengesahkan keputusan tersebut. Victor Cardozo menyempurnakan sepekan tersebut untuk memberikan Biji Patum kelebihan awal. Tapi, tak lama selepas itu, hasil long ball Jody Amat yang berjaya disambut kemas oleh Arif Aiman dapat disudahkan dengan baik pada menit ke-6 menjadikan skor 1-1. Selepas itu, momentum serangan berpihak pada JDT. Kemudian, momentum serangan terus menjadi milik JDT dengan Biji Patum sekali-sekala melakukan serangan dari bagian sayap melalui Danilo. Tapi, pada sekitar menit 30 perlawanan, Biji Patum berjaya memenangi semula momentum sehinggalah habis separuh masa pertama. Pada separuh masa kedua, momentum mulai seimbang antara kedua-dua pasukan dengan kedua-duanya saling berbalas serangan dengan JDT berjaya menembusi gol Biji Patum melalui Juan Muniz dan Biji Patum membalas kembali dengan Victor Cardozo melalui Canatip. Sebelum JDT berjaya meluaskan jurang jaringan pada menit ke-78 melalui Arif Aiman dan menjadikan momentum serangan lebih berpihak kepada JDT selepas itu. Secara keseluruhannya, dari segi possession, Biji Patum memegang bola dengan lebih banyak. Tapi dari segi shooting, ia lebih berpihak pada JDT dengan mereka melakukan lebih banyak shooting on target dan menyaksikan mereka terkena tiang sebanyak 2 kali. Man of the match candidate untuk perlawanan ini adalah antara Arif Aiman, Victor Cardozo dan juga Juan Muniz. Dengan ketiga-tiga mereka memberi impak yang besar di atas padang. Tapi Arif Aiman layak menjadi man of the match dengan menjadikan 2 gol dan terus menjadi ancaman di bagian sayap dan menjadikan defense Biji Patum tak dapat menghadap serangan daripada trio Bergson, Heberty dan Arif. Seterusnya, Terengganu menentang Bali United. Sebelum match ini, FIFA dah umum Bali United didenda dan melipitkan kedatangan kapasiti stadium mereka. Jadi, moral pemain Bali United dah down sebelum mula perlawanan lagi. Terengganu FC turun dengan formasi 4-2-3-1 dan melakukan beberapa perubahan dibandingkan dengan skuad mereka sewaktu menentang Central Coast Mariners. Dengan perubahan paling besar adalah tiadanya striker mereka iaitu Ivan Mahmud. Bali United turun dengan menggunakan formasi 4-2-3-1 juga dengan pemain star mereka, Spasojevic, diturunkan sebagai kapten. Perlawanan dimulakan dengan momentum serangan lebih pihak pada Bali United pada awal perlawanan, tapi Terengganu turut melakukan beberapa serangan melalui counter attack melalui Saurinode. Walaupun bahagian serangan Terengganu nampak tumpul dan Saurinode tidak dapat bergerak bebas seperti selalu, tapi Terengganu mula mendapat momentum serangan sekitar menit ke-35 hinggalah habis pada masa pertama, tapi tiada jaringan yang dapat dilakukan oleh Arisak menyebabkan skor 0-0. Separuh masa kedua pula, Bali United menguasai bola dan momentum serangan sepenuhnya pada awal separuh masa kedua, sehinggalah hasil corner kick dan 3 orang pemain Bali United yang tidak dikawal kemas menyebabkan Privat Marbaga dapat menjaringkan volley di menit 54 perlawanan. Pada menit 65, barulah momentum perlawanan mula seimbang dan berpihak sedikit kepada Terengganu dan ada juga beberapa momen di mana Terengganu hampir berjaya menyamakan kedudukan seperti peluang Engku Syakir yang terlalu ke tepi menyebabkan terkena jaring atau side net saja. Tapi pada menit ke-84, hasil free kick yang di-aim di far post dan Syami Zamri yang berjaya meluruskan diri dapat menjadikan gol penyamaan pada menit tersebut. Selepas gol tersebut, Terengganu terus melakukan serangan dan ada juga beberapa percubaan
yang hampir menembusi gawang gol Bali United, dan Suami Husin yang turut dapat menyebabkan gol Terengganu dan dengan save di saat menit akhir perlawanan. Man of the match candidate untuk perlawanan ini adalah antara Muhammad Rashid, Adilson Maringga, dan juga Nur Hakim Hasan. Dan pilihan man of the match admin adalah Nur Hakim Hasan, yang rajin untuk melakukan serangan dari sebelah kanan Terengganu selepas Soninode dikawal ketat oleh Bali, memberikan dia peluang untuk melakukan larian, dan free kick dialah yang menyebabkan gol penyemahan antara Terengganu dan memberi mata penting kepada Terengganu untuk match ini. Match terakhir, Sabah menentang PSM Makassar. Match kedua yang berlaku di Indonesia dengan Sabah yang masuk dengan membawa kemenangan menentang Hogeng United, manakala PSM masih mencari mata pertama mereka selepas kalah melawan Haipong tempoh hari. Dan berita mengenai masalah gaji, PSM Makassar turut menjadikan moral mereka tidak berapa bagus sebelum masuk match ini. Sabah turun dengan formasi 3-4-2-1 dengan melakukan hanya satu perubahan di first 11 mereka dengan menggantikan Rizal dengan Ko Kwang Min. Manakala PSM turun dengan formasi 3-5-2 dengan ketiadaan pemain utama mereka seperti adik-beradik Sayuri, dan top scorer mereka Kenzo Nambu tidak diturunkan sebagai kesebelasan utama. Dari awal perlawanan lagi, Sabah menguasai permainan dengan melakukan serangan daripada sebelah sayap melalui Sadil dan Daniel Ting. Pada menit ke-5 perlawanan, hasil crossing Sadil yang menjaya dikemas oleh Darren Lock menjadikan skor 1-0 pada awal perlawanan, dan serangan Sabah terus berterusan sehinggalah sekitar menit 17 perlawanan barulah PSM Makassar melakukan serangan yang berterusan dan Sabah terpaksa bertahan sehinggalah melakukan satu set play yang membolehkan Sadil menggelecek pihak lawan dan sekali lagi melakukan crossing. Kali ini pula ditanda kemas oleh Gabriel Perez untuk menjadikan skor 2-0 pada menit 36 perlawanan. Kemudian Sabah terus melakukan serangan melalui Sadil dan Shifu, tapi percobaan tersebut adalah off target ataupun terkena benteng ataupun tepat mengenai kiper. Pada separuh masa kedua pula, PSM melakukan 3 penggantian. Tapi tak sampai semenit, Sabah melalui larian Sadil menjaya mencari Darren Lock untuk menjaringkan gol ketiga perlawanan pada menit ke-46. Kemudian, hal menjadi lebih sukar untuk PSM apabila kiper mereka, Riza Pertama, dilayangkan kad merah pada menit ke-57 perlawanan akibat menyebabkan momentum perlawanan menjadi milik Sabah. Pada menit ke-73, Stuart Wilkin menjaya menjaringkan gol keempat Sabah apabila free kick dia mengenai benteng dan menukarkan arah bola, membuatkan kiper tak dapat membaca arah bola dan masuk ke pintu gol. Sabah meneruskan serangan mereka dan terdapat juga beberapa gol yang dibatalkan sebabkan offside. Dan pada menit ke-93, Sabah melalui Farhan Waslan menambah satu lagi gol hasil bantuan Cifu. Man of the match candidate pada match ini adalah antara Sadil, Shifu, dan Darren. Tapi man of the match yang sebenar adalah Sadil Ramdhani. Bukan saja dia mencatat 3 assist dalam match ini, tapi larian dan setup yang dibuat seringkali menjadi ancaman, dan kerajinan dia dalam match ini buatkan pertahanan PSM Makassar, terutama sekali Yuran, sering melakukan kesilapan. Selepas perlawanan semua pasukan, berikut merupakan kedudukan kumpulan untuk setiap pasukan. Jadi, kita dapat melihat peningkatan dari setiap pasukan pada perlawanan kedua mereka, dan buat masa sekarang, setiap pasukan ini mempunyai peluang yang cerah untuk marah ke peringkat yang seterusnya. Itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe. Dan video seterusnya mungkin akan mengambil masa sebab durasinya agak panjang. Tapi itu saja. Kalau bukan kita, siapa lagi?